Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami di BioBHQ ingin nak menyampaikan dalam bentuk video perkongsian berkenaan dengan tentang teknik penulisan orang kata copywriting. Tapi copywriting kali ini adalah berbeza iaitu kita menggunakan teknik penulisan iklan berjenis penceritaan atau commonly dikenali sebagai storytelling. Okey. Ramai yang boleh buat storytelling, tapi storytelling yang mana yang memberikan conversion kepada sale. Okey. Untuk periklanan, kita macam-macam cara kita boleh buat copywriting. Yang selalu orang kebiasaan yang gunakan adalah guna teknik copywriting yang ada elemen AIDA, teknik AIDA ke orang panggil, ada orang kata teknik AIDCA kan. Tapi storytelling ni berbeza sikit. Dia menggunakan elemen penceritaan. Elemen penceritaan ni dia sama seperti orang biasa yang macam antara kita yang menggunakan Facebook sebagai yang orang kata update status kan, ada cerita-cerita kan. Tapi storytelling yang macam tu dia tak menjadikan sales kan. Tapi untuk kali ni, untuk iklan ni, dia ada beberapa prinsip yang storytelling ni yang memberikan sales. Okey, jadi kita di BioBHQ dah mungkin anda ada yang perasan, ada yang dah tengok Facebook kita kan. Kita dah buat beberapa eksperimen. Okey, di mana teknik storytelling ni memang sangat-sangat best sebab memberikan menarik prospek lagi banyak lah. Dan cost per lead maknanya setiap kos iklan kita menghasilkan nombor telefon maknanya orang yang bagi nombor telefon, orang yang PM kita tu, satu leads yang masuk bawah RM3. Memang sangat awesome lah storytelling ni. Okey, jadi saya inginlah suka share benda ni untuk anda praktikkan sebab ia berjenis yang sangat berbeza. Mungkin ada antara kita memang ada bakat storytelling ni. Okey, cuma kita letakkan elemen-elemen yang akan saya ceritakan nanti, InsyaAllah akan membuahkan hasil. Okey, alright. Okey, apa itu storytelling? Macam saya cerita tadi, storytelling adalah jenis penceritaan yang mungkin boleh diceritakan berdasarkan pengalaman, berdasarkan inspirasi pada orang lain ke. Lalu tu apa yang kita rasa, kita akan cakap lah, kita akan tulis lah kan, inspirasi daripada seorang ibu, so kita ceritakan. Dan juga boleh dan kita juga boleh mengadaptasikan cerita orang lain. Okey, memang banyak. Okey, memang banyak yang boleh kita ceritakan. Okey, dia storytelling ni dia bukan jenis yang luahan semata-mata, tapi bila kita gunakan storytelling ni, dia matlamat kita akan memberi manfaat pada orang yang membaca. Okey, pada masa sama, orang yang membaca tu tak perasan itu adalah iklan. Macam mana storytelling tu yang akan menarik yang membaca tu untuk membeli produk kita. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi untuk storytelling ni, pengenalan ni, saya harap anda semua yang menonton video ni jelas lah. Okey, dia sebenarnya konsep storytelling, atau boleh saya cakap dia adalah antara ciri-ciri storytelling tu, ataupun orang kata antara prinsip storytelling tu, kita menggunakan teknik story. Okey, teknik story ni diilhamkan dan
Saya dapat ilmu daripada Tuan Irfan Jani. Saya pernah berguru dengan beliau, dan beliau menyatakan beliau menggunakan teknik story ni. Story, S-T-O-R-I. Okey. Apa itu story ni? Okey, story ni, ini adalah susunan penceritaan kita. Kalau kita post kat Facebook, kita kena ada susunan ni, S-T-O-R-I. Okey. S-T-O-R-I ni apa dia? Dalam storytelling, dalam penceritaan tu, kita nak nulis, dia mesti ada elemen-elemen ni. Elemen mungkin suasana, ada elemen scene. Okey, dan dia ada skrip tau. Maknanya bila ada skrip ni, dia ada watak yang diwujudkan. Watak diwujudkan, dan mesti ada skrip. Okey, mesti ada skrip. Jadi itu antara elemen storytelling yang menarik lah. Dan ada juga elemen surrounding. Dia mesti ada surrounding. Okay, sebab kita nak pembaca membaca dan orang kata dia merasa dalam keadaan yang sama. Okay, jelas Seterusnya, dalam ilmu konsep storytelling ni, kita kena ada letakkan masa, ciri-ciri masa, time ni nanti saya share. Antaranya contoh adalah semalam, hari ni, akan datang, 9 bulan. Itu elemen masa lah. Dan dia ada elemen objection. Objection ni sebenarnya bukan elemen elemen objection yang terangkan dalam storytelling adalah dia kita menulis dan menceritakan apa rejection yang di kepala yang membaca. Jadi bentuk tulisan kita adalah untuk memotong objection dalam kepala mereka yang membaca. So senang cerita, untuk menghilangkan keraguan, was-was, betul ke kan. Jadi kita tekankan ada cara dia tulisan yang kata motong rejection seorang pembaca tu. Seterusnya adalah result ni boleh saya katakan apa yang result ni adalah penyelesaian dalam yang mungkin berkait rapat dengan pembaca. Apa yang kita boleh selesaikan kepada prospek kita lah. Senang, kita boleh letak, saya mungkin boleh macam biasaan saya train dengan ejen. Ini adalah harapan si pembaca lah. Harapan mungkin result, lebih kurang lah apa yang dia inginkan untuk menambah baik hidup dia. Dan seterusnya kena ada instruction. Rasanya senang cerita CTA lah, call to action. Macam WhatsApp saya sekarang, macam tu. So ciri-ciri ni, ni dia punya prinsip dia ni, dia kena berterutan macam ni. Kita bermula dengan story, dan kita sebenarnya ada gabungan TOR ni. TOR ni lah yang akan membuatkan pembaca yang membaca storytelling kita ni membuat keputusan untuk nak produk kita. Dan sebab itulah yang kesudahan storytelling ni adalah instruction. Okay, setakat ni saya harap yang menonton ni jelas Okay, saya sekarang ni nak ceritakan elemen storytelling, pun masih menggunakan prinsip story ni. Elemen storytelling ni, tadi saya cerita sekarang ni saya cerita pasal S ni. Macam mana kita nak buat cerita yang best. Kita fokus pada S ni. TORI ni adalah berbeza. So untuk menceritakan, kita kena ada elemen shock, sedap. Elemen yang kata membaca, orang pembaca tu, prospek kita membaca dengan keadaan yang best lah. Story yang best lah, story yang menarik perhatian orang lah. Sampai itu mesti kena ada elemen teruja. Teruja ni memang orang kata excited lah. Orang excited nak baca, orang baca kan. Mungkin anda pernah baca novel-novel apa yang ada something yang anda rasa excited nak baca. Sebab elemen
teruja ni dia akan membuat baca daripada awal sampai habis. Kalau story tu tak best, memang dia tak akan baca lah sampai habis. Alright. Dan story ni dia kena ada, orang kata, dah lah teruja, dia kena ada oh my god, OMG. OMG ni yalah, dia sebab tu lah dia ada skrip, sebab tu kena ada suasana tu. So bila kita letak dalam penulisan kita, bila ada elemen OMG ni, maknanya orang baca tu kan, dia cakap ya Allah kesiannya, dia mesti ada, dia kena ada, mesti ada rasa macam tu. Senang cerita kan, elemen rasa tu lah kena ada lah. Sebab apa? Untuk seterusnya, untuk menarik perhatian orang baca, dia memang kena story yang benar lah. Story yang, cerita yang tak direka-reka. Bila tak cerita yang reka-reka, memang tak ada rasa lah. Rasa teruja, OMG, rasa sedap. Mungkin sedap baca, tapi real tu dia macam betul ke kan, macam tak logik je kan. Tapi kalau kita mengambil cerita, kita bercerita dengan berdasarkan cerita yang benar, memang best lah. Sebab tu lah antara story adalah pengalaman sendiri. Okay, cerita orang lain, inspirasi orang lain, adaptasi orang lain. So kita kita tulis dalam bentuk storytelling ni, menghasilkan yang STO ni lah. Sedap, teruja, OMG. Okay, jelas Dan seterusnya, elemen story ni dia kena ada elemen intelligent. Bak kata Tuan Irfan, elemen ibrah lah. Elemen intelligent ni adalah dia macam dia ada satu input manfaat kepada pembaca, macam tips, apa lagi, macam penyelesaian daripada story ni. Story ni apa kesan dia. So dia mesti ada elemen intelligent. Elemen intelligent ni pada masa sama, macam saya sendiri untuk membuat iklan storytelling ni, saya kena buat berkajian. Okey, kajian tentang masalah. Contoh masalah sakit belakang skoliosis. Sakit belakang skoliosis ni adalah tulang belakang yang bengkok. Jadi kita kena cari tips untuk skoliosis ni. So cerita dia, mungkin seorang cerita adalah seorang perempuan, seorang ibu yang menderita sakit skoliosis. Jadi bila kita ceritakan kesusahan dia, mesti ada rasa teruja kan, mesti ada impact dia. Jadi bila antara elemen dalam story tadi, kita letakkan intelligent ni adalah untuk memberi, orang kata, manfaat pada pembaca. Jadi pembaca tak akan rasa ini hanya cerita semata-mata, malah berguna. Jadi bila storytelling ni, bila dia rasa macam ni, dia ada elemen STOI, InsyaAllah share posting anda akan lagi tinggi lah. Share posting anda. Lepas tu kalau kita iklan kan, melalui FB Ads, memang banyak lah, memang akan meminat engagement yang paling tinggi. Nanti kita akan tunjukkan antara iklan yang paling awesome lah. Alright, setelah kita memahami konsep storytelling ni, bagaimana kita nak bermula? Okay, macam saya cakap tadi, ini mungkin anda boleh screenshot video ni. Ini adalah antara yang prinsip yang anda kena letakkan. Okay, bila kita nak bercerita ni, dia ada berkait rapat dengan cerita yang bawah ni. Tak ada yang bawah ni, macam mana nak cerita ni? Faham tak faham? Okay, dia ada sangkut paut. Mungkin ada contohlah, kalau cerita sakit belakang kan, kita biobags ni menyelesaikan masalah sakit belakang kan, sakit pinggang, sendi lain, mesti ada cerita berkaitan dengan sakit tu. Jadi ini kita kena mulakan penceritaan tu, maksudnya bermula dengan TOR ni, macam STORI tadi. Kita kena kenal pasti TOR ini dulu, baru kita dapat idea untuk bercerita. Apa itu TOR tadi? Adalah time, objection, result tadi lah. Masa, rejection, harapan dia, result dia. Okey, jadi istilah saya pada storytelling ni, saya kena sediakan tabung-tabung TOR ni.
Yang pertama adalah tabung time. Antara tabung time ni kita antara time ni tengoklah, macam hari ni, masa depan lagi, esok 5 minit selepas guna, itu masa juga. Semalam, 1 minggu selepas mengandung, sembuh selepas 40 hari, sejam yang lalu, hari kiamat, hari jadi, hari kelahiran. Jadi ini adalah masa. Apa itu objection? Objection macam kita selalu dengar lah, tanya suami, cari yang murah, tak ada duit, saya tersakit sekarang ni, saya dah ada produk lain, boleh percaya ke? Bukan keperluan, mahalnya, tunggu gaji. So objection ni kita kumpulkan supaya kita nak nulis untuk kita menentang ayat objection ni. So anda kena sediakan tabung objection ni sebanyak yang mungkin lah. Bagaimana nak dapat ni, kita kena jumpa ramai orang lah. Kita nak dapatkan feedback. Mungkin anda ada dapat prospek-prospek, kenapa dia tak membeli, kita kena tanya dia. Jadi kat sini kita boleh kumpulkan kat sini untuk menjadikan idea untuk membuat penulisan. Dan seterusnya result. Result ni adalah bukan yang kalau macam masalah sakit belakang, masalah sakit belakang dah selesai. Bukan result tu, tapi apa yang berkaitan dengan kehidupan dia. Okey, apa yang boleh memberi manfaat bagi kehidupan dia. Macam senang bawa mana, ringan, lagi semua spray je. Okey, tak perlu berurut dah dengan berurut, tak perlu dah nak berurut lagi, tak perlu kesusahan suami. Ini result dia. So ini adalah yang menarik perhatian sebenarnya. Dah tak perlu ambil MC, ada kan, sebab sakit belakang tak perlu ambil MC. Jadi storytelling kita ni, anda semua sebagai ejen stokis dah tahulah, pasti anda dah berjumpa ramai orang. Jadi dia selalu akan cerita masalah dia, dan daripada masalah tu lah kita dapatkan apa yang boleh bantu dia. Okey, setakat ni jelas Kita flashback balik yang tadi. Okey, story tadi saya dah cerita apa ciri-ciri story yang okey. Lepas tu kita akan cerita TOR, dan instruction ni TA ni lah macam biasa lah. So kita sekarang ni dalam TOR, TOR. Kalau follow Tuan Irfan, dia ada selalu masukkan elemen TOR ni. Okey, jadi kita bermula dengan TOR sebenarnya. Kita dah listkan semua 3 tabung ni, dan kita akan cantumkan tiga prinsip ni. Ini contoh dia. Okey, kita letak masa dia. Okey, contoh, fikirkan rasa sakit anda hilang seawal 5 minit. Anda sudah tentu akan jimat daripada beli ubat yang mahal di farmasi. Semestinya anda dah tak perlu susahkan cik suami. Pasti beliau gembira. Nampak tak? Jadi elemen T, seawal 5 minit, hilang seawal 5 minit. Elemen O, rasa mahal kan. Ada orang kata rejection mahal, tapi tengok saya letakkan jimat daripada beli ubat yang mahal di farmasi. Yalah, kalau sakit belakang, kalau ubat tahan sakit memang mahal lah, kalau banyak kali kan. Dan result dia adalah tak perlu susahkan suami lagi. Result dia jelas tak? Okey, jadi bila kita dapat elemen ni, ini cerita apa? Mungkin anda boleh hubung kaitkan dengan teori ni adalah dengan cerita seorang isteri dengan seorang suami. Mungkin anda seorang isteri sekarang, anda boleh ceritakan pengalaman anda ketika mengandung, sakit belakang mengandung kan, waktu mengandung. Betul tak? Mungkin anda ada masalah lain kan. Mungkin anda boleh cerita kakak anda, kakak ipar ke, kakak kandung ke, yang mengalami masalah. Sebab ada elemen cik suami. Okay, mungkin ada cerita-cerita lain. So daripada cerita tu, yang masuklah elemen cerita tadi. Scene kena ada skrip, ada watak. Watak dia mungkin suami isteri. Kalau kat sini memang ada cerita pasal suami isteri. Okay,
Jadi bila kita bermula dengan tengok orang, kita dapat gambaran cerita apa. Jadi susunan cerita tadi, dan akan macam mana saya tunjuk tadi, yang ST tadi, kita dapat TOR, kita dah dapat TOR ni, TOR ni. Jadi kita boleh cerita, kita boleh wujudkan cerita tadi. Cerita tadi pasal suami isteri, tak perlu susahkan suami lagi. Mesti ada cerita dia, betul tak? So cerita dia, kita kena ada letakkan suasana macam ni. Letak setup dia, letak skrip dia, keadaan macam mana cerita tu. Dan apa tips yang boleh masuk dalam cerita tu. Dan kat situlah kita letak Thor bawah dia. Bila Thor tu dah bawa ke bawah, maknanya instruction tu dah jelas lah. Instruction senang je, WhatsApp segera kan, PM di komen di bawah ni. Jadi sebab dia dah terinspirasi dengan cerita tu, dan kita meletakkan elemen Thor ni dalam story tu, dalam cerita tu. So dia jadi lebih-lebih lagi inspirasi, dan lebih-lebih inginkan masalah dia, sebab masalah dia mungkin sama dengan cerita tu. Ya, masalah memang sama cerita tu. So bila dia orang dah terkesan dengan Thor ni, dia akan terus pada instruction. Nampak? Nanti saya akan tunjuk macam mana story yang kita orang buat menghasilkan conversion yang best lah. Tapi TOR ni, time objection result ni, boleh diubah suai. Contoh OTR, objection time result. Okay, objection dia apa kat sini? Okay, kita baca yang bawah ni. Memandang pada harga produk ini, adakah ia lebih mahal daripada nilai kegembiraan anda sekeluarga? Persoalan dia. Hanya dengan spray saja, esok anda boleh kembali bekerja membantu ekonomi keluarga. Dah tak perlu lagi anda ambil MC lagi. Objection dia adalah yang mahal tadi. Dia rasa mahal. So kita counter dengan nilai kegembiraan anda sekeluarga. So kat sini anda dah dapat dah apa idea story anda. Betul tak? Okay, ini story anda. Apa idea story anda yang akan anda buat? Dah tentu pasal nilai kekeluargaan, dan mungkin ditambah oleh time tadi, esok. Mesti ada masalah yang hari ni, mungkin sebelum ni apa masalah dia. Betul tak? Mungkin ada cerita dia. Nampak tak? So kalau kat sini membantu ekonomi keluarga, dah tak boleh MC. So result dia dah tak perlu lagi anda MC. Jadi anda dah tahu dah cerita apa anda buat. Masalah seorang, mungkin contoh, mungkin kita boleh letak, kita boleh cari cerita klien kita yang memang terpaksa ambil MC sebab selalu sakit belakang, memang sakit belakang teruk kan, sampai ambil cuti tanpa gaji. Dah tentulah keluarga kan derita kan. Jadi inilah elemen Thor tadi dah diubah sesuai OTR ni. Jadi kita letak dalam cerita tadi. Bila kita dapat idea ni, baru kita dapat cerita tadi. Nampak tak? Jelas Jadi elemen Thor tadi kita dah boleh sesuai ROT. Kita ROT ni result, objection, time. Mungkin kita boleh ubah TRO, RTO, ORT. Mana yang sesuai lah, mana lebih sesuai lah, mana yang mungkin anda boleh gabungkan jadi yang best lah. Jadi anda jelas ini keseluruhan cerita storytelling. Keseluruhan cerita storytelling yang saya flashback balik yang elemen yang tadi ni. Bila kita dapat Thor, kita dapat cerita. Jadi bila kita gabungkan cerita macam mana yang kita buat dah daripada elemen tadi. Bila dapat elemen tadi, keseluruhan ni orang akan baca daripada awal sampai bawah, dan secara tak langsung dia akan membuat keputusan untuk menghubungi kita. Jelas tak? Jadi cerita yang menarik, saya cerita balik lagi sekali, kena ada sedap, teruja, OMG, cerita yang benar, dan kita ada tips kat situ. Kita ada tips penyelesaian masalah cerita tu macam mana, apa yang dia rasa, apa kesimpulan yang ada kan. Jadi kita masukkan. Jadi orang prospek
bila prospek membaca, dia akan lagi suka lah, dan lagi inspirasi, dan seterusnya dia akan share manfaat cerita ni kepada orang lain. Betul tak? Jadi storytelling ni memang sangat best lah untuk anda praktikkan, dan di samping anda dapat menaikkan jualan anda lah. Takat ni jelas Saya harap anda lebih faham konsep ni setelah saya akan nak tunjuk contoh iklan lah. Jadi ini saya nak share bermula menulis Macam saya ceritakan tadi, anda kena isi tabung TOR dulu. Sebab apa? Percayalah, bila anda dah isi seberapa banyak elemen-elemen dalam TOR ni, perkataan-perkataan ke apa perkara-perkara yang dalam tabung-tabung ni, anda sekelip mata boleh buat storytelling lah. Sekelip mata, senang. Anda boleh buat, kata sampai setahun anda ada idea nak buat story. Cubalah buat. Mesti anda buat. Sebab saya sendiri kena buat 5-6 page, 7 page untuk staff-staff kami. Jadi idea ni datang daripada tabung-tabung ni. Awesome kan? Bila kita dah isi tabung, tulis terus. Ada story, kita tulis terus. Kita tulis, ada idea, kita tulis dulu. Tapi pastikan idea cerita tu daripada cerita sebenar lah. Macam saya cerita tadi lah. Dan bila tulis, tulis kita jangan publish dulu. Arti kata lain, kena peram tulisan kita dulu. Sebab apa? Dia ada 2 faktor. Satu faktor, perasaan kita masa menulis tu, kita sangat-sangat sangat-sangat teruja sebenarnya. Sangat teruja. Dan kita mungkin anggap waktu tu adalah macam hari ni kita nak tulis kan. Kita anggap penulisan kita adalah yang terbaik pada malam ni. Jangan, kita terpengaruh dengan perasaan kita. Yang kedua adalah style penulisan kita. Mungkin ada, kita takut kita tulis mungkin ada salah perkataan, salah ayat. Jadi kita peram dulu. Selepas 7 hari anda kena baca semula. Mungkin 7 hari atau 3 hari ke. Dia bergantung kepada, sebab apa? Sebab apa 7 hari? Sebab bila anda baca selepas 3 hari lah, bila 3 hari, 5 hari macam saya buat, lepas 2 hari, lepas 3 hari, bila saya baca balik semula, saya lupa apa perasaan saya waktu saya tulis tu. Jadi saya jadi orang yang berbeza. Orang berbeza untuk baca. So mungkin anda pernah perasan, anda tengok posting-posting anda, posting-posting anda yang sebelum ni dekat Facebook. Aku tulis ke ni? Dari situlah anda akan mula edit mana yang patut. Jelas Saya harap anda semua jelas story ni. Baik anda ikut apa yang ada lepas ni. Buat tabung-tabung dulu. Lepas tu menulis. Menulis. Yang penting anda start. Silap tak apa kan. Dalam marketing tak ada erti silap. Tapi dalam marketing anda tak ada erti betul atau tidak. Tapi dalam marketing sama ada untung atau rugi. Kalau rugi, kita betulkan mana yang patut lah. Jelas tak? Dan baru anda publish tulisan anda. Boleh publish lah bila dah anda patut dah kata paling awesome lah, paling best, baru kita apa. Saya nak tunjuk iklan ini antara storytelling saya. Ini ada elemen dia. Dalam elemen story, dia sama ada anda nak letak headline ke atau tajuk dia ke, atau anda tak letak, tak ada masalah. Tak masalah. So ini ada elemen dia. Ni contoh tengok saya ada skrip. Nampak?
dapat ada skrip, ada watak suami isteri. Okay. Jadi ini pengalaman lah seorang isteri mengandung yang sakit belakang lah. So masalah dia adalah Dia selalu merintih lah tiap malam. Ini suasana sebelum tidur tiap malam. Story tu jadi best lah. Dia ada watak dia. Jadi ini adalah intelijen dia. Bila ada rasa ibu mengandung akan rasa tak best kan. Tu bila baca ni memang sedih lah. Bila sedih kita letakkan OMG kan. Dia ada lega apa semua kan. Lepas tu kita letak intelijen kat sini. Nampak tak kat sini? Ni ada intelijen. Jadi ini adalah Thor saya. Saya letak result dulu. Masa result masa. Lepas tu Thor ni kita tak semestinya satu perenggan. Saya hilangkan rejection dia kat sini. Maknanya saya kat sini saya letak tak perlu menangis lagi tiap malam. Ni result masa. Ini adalah result result masa dengan objection dia. Ni objection dia. Jelas tak? Boleh tambahkan lagi kat sini. Jadi ni instruction dia. Nampak? Saya letak gambar biasa je. Dan gambar ni betul-betul cerita yang betul. Gambar yang kata ada kena-mengena lah ibu mengandung kata. Kalau ada gambar betul, gambar you all semua, anda semua, boleh lah tengok 381 share. Kita ada 455 komen. Jadi jumlah total iklan ni tak sampai 1000 kan. Okay. Yang anda sendiri tengok ada gambar menangis lagi. Okay. Okay. Ini cerita apa? Perempuan mengandung. Ini ada saya letak cari gambar yang ada kaitan. Orang mengandung yang mengeluh naik latih. Jadi betul lah. Bang, saya dah give up. Seorang isteri dah give up sebab ulang alik naik latih. Lepas tu tak dapat duduk. Ada watak suami. Okay, kita letakkan elemen lagi tiap malam. Tip juga. Ini ada tips. Ini adalah Thor saya. Masa juga. Simple lah. Jadi memang untuk storytelling ni memang sangat awesome lah. Okay, InsyaAllah anda kalau dapat cerita ni sebenarnya tak seperti ibu mengandung. Tapi apa yang anda mahir, apa yang anda hadapi. Mungkin ada antara kita ni menggunakan biobags sebab kita sendiri ada masalah. Jadi kita cerita masalah tu. Okay, sebab cerita yang menarik akan memberikan engagement yang tinggi sebenarnya. Bila engagement tinggi, kos iklan akan jadi murah. Faham tak? Jadi anda boleh mulakan penulisan anda sekarang. Okay, jangan menunggu lama. Sebab bila anda mula, anda akan dapat refreshment. Anda akan lagi jelas macam mana bentuk tulisan tu. Dan bila anda buat iklan, feedback ada feedback ke tak ada feedback ke, kat situ analisis anda untuk memastikan bahawa iklan storytelling anda adalah bagus atau tidak. Okey, jelas Ada pertanyaan boleh add saya Facebook saya seperti tertera di sana. Jadi kita boleh berchatting lah. Anda boleh PM saya dekat sini. InsyaAllah mana yang boleh saya bantu, saya bantu. Itu sajalah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.